versi bahasa Melayu, adaptasi Malaysia, perkhidmatan tren elektrik, ETS, Malaysia, hanyalah sebuah mesin pengangkutan massa. Begitulah kata-kata yang pernah dilontarkan oleh Edward Lambert, seorang jurutera Prancis dan bekas perunding teknikal di SNCF, syarikat kereta api kebangsaan Prancis, yang terlibat secara mendalam dalam pembangunan TGV Train à Grande Vitesse. Kereta api berkelajuan tinggi seperti TGV di Prancis, ICE di Jerman, dan perkhidmatan ETS di Malaysia sering dianggap sebagai simbol kebanggaan dan kemajuan teknologi sesebuah negara. Sejak kebelakangan ini, China turut menyertai persaingan ini dengan pengembangan rangkaian relnya yang pesat. Kuasa-kuasa besar dunia mempertaruhkan maruah negara dalam perlumbaan sengit yang merangkumi kelajuan, keselamatan, dan keselesaan. Berada di tengah-tengah persaingan ini, Lambert sekian lama berpegang teguh pada keyakinan bahwa TGV adalah kereta api berkelajuan tinggi terbaik di dunia. Beliau sering memandang rendah sistem kereta api negara lain sebagai sistem pengangkutan massa yang ketinggalan zaman. Walaupun perkhidmatan ETS Malaysia sering dipuji di Asia, di mata Lambert, ia hanyalah alat pengangkutan yang dihasilkan dengan mencantumkan teknologi dari luar. Namun, setelah merasai sendiri pengalaman menaiki ETS di Malaysia, barulah beliau sadar betapa salahnya tanggapannya selama ini. Apakah yang dilihat oleh Lambert di Malaysia, seorang yang begitu berbangga dengan TGV, sehingga mengubah pandangannya? Sikap Lambert yang memandang rendah terhadap kereta api berkelajuan tinggi negara lain berpunca daripada rasa bangga yang mendalam yang dipupuk sepanjang kerjayanya sebagai seorang jurutera. Beliau telah berkhidmat dengan syarikat kereta api Prancis selama lebih 40 tahun, menumpukan usahanya pada pembangunan kereta api berkelajuan tinggi, dan terlibat secara langsung dalam menaik taraf prestasi TGV, serta memperkenalkan model-model baharu. Sebagai tokoh penting yang membawa kereta api berkelajuan tinggi Eropa ke persada dunia, beliau amat disegani dalam industri, sehingga digelar sebagai ensiklopedia TGV bergerak. Sebaliknya, beliau sentiasa bersikap kritis terhadap kereta api berkelajuan tinggi di Asia. Beliau mengkritik pembangunan pesat di Cina sebagai satu peniruan yang hanya mengejar kelajuan. Mengenai ETS Malaysia, beliau juga menganggapnya sebagai sistem pengangkutan massa yang bergantung sepenuhnya pada teknologi import, tanpa mengiktiraf keunikan dan kekuatan operasinya. Beliau benar-benar percaya bahwa TGV ciptaannya adalah yang nomor satu di dunia, dan mustahil bagi negara lain untuk menandinginya. Pandangan ini disangkal oleh Profesor Olivia Klein, seorang pakar ekonomi pengangkutan. Suatu ketika dahulu, Olivia juga mempunyai pandangan yang sama seperti Lambert, yaitu meragui keupayaan kereta api berkelajuan tinggi di Asia. Namun selepas melawat Malaysia untuk tujuan penyelidikan setelah 20 tahun, beliau terdedah kepada ketepatan massa, keselamatan, dan falsafah operasi ETS yang mesra pengguna. Berdasarkan pengalaman pribadinya, beliau merasakan bahwa pandangan Lambert mempunyai banyak titik buta. Oleh itu, Olivia coba membetulkan persepsi Lambert. Beliau menjelaskan secara terperinci bahwa ETS Malaysia tidak boleh dinilai semata-mata sebagai alat pengangkutan. Sebaliknya, ia telah membangunkan teknologi penyelenggaraan dan pengurusan operasi yang tersendiri, dengan matlamat untuk mengurangkan bunyi bising semasa perjalanan dan mengekalkan rekod sifar kemalangan besar. Beliau menambah, keselesaan penumpang dan perkhidmatan yang prihatin juga amat diutamakan. Ini adalah pendekatan unik Malaysia yang lahir daripada proses penyesuaian tempatan yang panjang. Namun Lambert tidak terus menerima pandangan itu. Beliau bertegas bahwa dirinya, yang telah mengasah kemahiran di lapangan, lebih memahami selok-belok kereta api berkelajuan tinggi. Beliau menganggap penjelasan Olivia sebagai teori ahli akademik yang tidak berpijak di bumi nyata. Oleh kerana perbezaan pendapat mereka menemui jalan buntu, Olivia mencadangkan satu penyelesaian. Perdebatan tidak akan berakhir jika hanya berbalah tanpa melihat realiti sebenar. Justeru, beliau mencadangkan agar Lambert sendiri melawat Malaysia dan merasai pengalaman menaiki ETS. Walaupun keberatan, Lambert akhirnya bersetuju. Tanpa membuang masa, sebelum Lambert berubah pikiran, Olivia segera mengatur satu lawatan sambil belajar mengenai sistem kereta api berkelajuan tinggi di Malaysia. Memandangkan kedua-duanya adalah penyelidik dalam bidang ini, tarikh pelepasan mereka ditetapkan dengan cepat. Dalam penerbangan jarak jauh, kelas perniagaan penuh sesak, manakala kelas ekonomi begitu sempit sehingga menyukarkan pergerakan. Sebaik sahaja duduk, Lambert menyandarkan badannya ke kerusi, seolah-olah melepaskan rasa tidak puas hati. ETS di Malaysia itu hanyalah sistem lapuk untuk pengangkutan massa domestik, katanya. Kita lihat dahulu apabila sampai di sana, baru kita buat penilaian, balas Olivia ringkas. Menamatkan perbualan buat sementara waktu.
Lambert seakan-akan mahu membalas, tetapi menelan semula kata-katanya dan memandang ke hadapan. Suasana di dalam kabin agak bising dengan bunyi troli makanan dan perbualan penumpang. Setiap kali bunyi itu kedengaran, Lambert mengeluh perlahan, tidak menyembunyikan rasa jengkelnya. Walaupun atas urusan penyelidikan, beliau tidak nampak, sebab mengapa beliau perlu terperuk di dalam kelas ekonomi yang sempit untuk terbang ke sebuah negara di Asia Tenggara. Beliau berpikir, walaupun tiba di sana, ia hanya akan mengesahkan lagi andaiannya, bahwa kereta api berkelajuan tinggi di Asia hanyalah peniruan Eropa atau kesinambungan teknologi lama. Beliau langsung tidak percaya bahwa ITS Malaysia mempunyai sebarang keunikan atau inovasi, dan beliau tidak berniat untuk menilainya secara serius. Di sisi lain, Olivia berasa sedikit kecewa dengan sikap pakar veteran ini yang hanya berpegang pada pengetahuan lapuknya. Olivia sendiri pernah meragui sistem kereta api di Malaysia, tetapi selepas 20 tahun dan merasai sendiri perbezaan dalam ketepatan massa, keselamatan, dan falsafah operasi, beliau mendapati Malaysia benar-benar mempunyai nilai yang tidak dapat diukur dengan angka semata-mata. Namun, beliau tahu bahwa Lambert tidak akan mendengar jika dibahaskan sekarang. Walaupun ingin berkongsi pengalamannya, beliau merasakan perdebatan pada masa ini hanya akan menjadi sia-sia. Olivia mengalihkan pandangannya keluar tingkap, membayangkan apa yang akan berlaku setibanya di Malaysia. Sebaik sahaja mereka tiba dan menaiki ETS, pasti akan tiba saatnya keyakinan Lambert goyah. Pengumuman di dalam pesawat memberitahu bahwa mereka akan mendarat di Kuala Lumpur. Lambert masih berpeluk tubuh dengan riak wajah yang seolah-olah berkata semua ini tidak layak untuk dilihat. Setelah tiba di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur, Clia, laluan menuju ke balai pelepasan sangat teratur sehingga mengagumkan. Lambert memerhatikan orang ramai di sekelilingnya. Langkah mereka, walaupun pantas, bergerak dalam satu rentak yang teratur. Walaupun kelihatan sesak, orang ramai secara semula jadi mengelak laluan satu sama lain, menjadikan aliran pergerakan lancar tanpa sebarang kekecohan. Orang Malaysia, walaupun dalam keadaan sesak, cara mereka berjalan sangat teratur. Yang tidak teratur mungkin orang luar seperti kita, kata Olivia. Lambert tidak bersetuju sepenuhnya. Tetapi ketertiban dan ketepatan pergerakan yang dilihatnya di lapangan terbang itu sememangnya berbeza daripada tanggapan awalnya. Dalam perjalanan dari KLIA ke KL Sentral, Lambert tidak banyak bercakap. Beliau memandang keluar tingkap, memerhatikan pemandangan bandar yang berlalu. Sesekali matanya tertumpu pada kepadatan bangunan atau kebersihan jalan raya. Setibanya di KL Sentral, Lambert terpegun melihat seni bina stesen yang gah itu. Di sebalik bangunan moden yang menjadi hub pengangkutan utama itu, wujud suasana sibuk yang luar biasa. Melihat reaksi Lambert, Olivia teringat akan perasaannya sendiri suatu ketika dahulu. Memasuki dewan utama, walaupun dikelilingi oleh lautan manusia dan penumpang yang duduk di lantai, riak wajah Lambert kelihatan tenang. Tanpa sadar, beliau memerhatikan aliran manusia yang unik di laluan pejalan kaki. Walaupun di persimpangan yang sibuk, orang ramai secara semula jadi membentuk laluan yang teratur, tanpa sebarang tanda-tanda akan berlanggar. Walaupun orang terus membanjiri dewan, tidak ada bunyi bising yang tidak menyenangkan. Lambert berhenti dan merenung papan elektronik gergasi yang memaparkan maklumat dalam bahasa Melayu dan Inggris. Peta stesen juga sangat mudah difahami. Walaupun ia sebuah hub yang kompleks yang menghubungkan ETS, LRT, dan pelbagai perkhidmatan lain, hampir tiada unsur yang boleh membuatkan seseorang sesat. Tempat ini sangat berbeza berbanding 20 tahun lalu. Banyak penambahbaikan yang tidak dapat dilihat oleh orang luar telah dibuat, kata Olivia. Lambert tidak menjawab, sebaliknya mengalihkan pandangannya kepada kaki tangan stesen ETS yang sedang bekerja. Mereka tidak menjerit, sebaliknya menggunakan isyarat tangan untuk berkomunikasi. Pergerakan mereka lancar tanpa sebarang tindakan yang sia-sia, terus ke lokasi yang diperlukan. Bagi seorang veteran Eropa yang telah melihat banyak lapangan terbang dan stesen kereta api yang hingar-bingar, pemandangan ini amat luar biasa. Sesak, tetapi tidak merimaskan. Ramai orang, tetapi tidak huru-hara. Ketenangan ini bukan sekadar soal kebersihan atau adab. Olivia, yang telah membeli tiket lebih awal, berhenti di hadapan pintu masuk tiket. Dari sini kita akan masuk ke platform ETS. Sila lihat dengan mata kepala Anda sendiri bagaimana sistem yang Anda anggap lapuk ini beroperasi. Lambert menundukkan pandangannya, terdiam seketika, lalu mengangguk perlahan. Sebaik sahaja melangkah ke platform ETS di aras bawah KL Sentral, mata Lambert terbeliak. Di tepi landasan, kru pembersihan yang berpakaian seragam kemas sedang bersiap sedia menyambut ketibaan tren.
Sebaik sahaja tren tiba, mereka bergerak serentak. Tiada satu pun pergerakan yang sia-sia. Olivia hanya memerhati dari tepi, tidak berkata apa-apa, tetapi bibirnya mengukir senyuman bangga. Apabila tren ETS mencapai kelajuan tinggi, badan tren sepatutnya membelah angin dengan kuat, tetapi yang kedengaran hanyalah bunyi dengungan yang stabil. Bunyi angin yang memekakkan telinga hilang tanpa jejak. Perjalanan terasa begitu lancar sehingga kelajuan tidak dirasai. Olivia mula menjelaskan dengan suara perlahan, dan kata-katanya jelas kedengaran. Kita boleh berbual tanpa perlu meninggikan suara. Ini adalah sesuatu yang luar biasa bagi Lambert. Di dalam TGV, kerana bunyi bising perjalanan, suara perbualan secara semula jadi akan menjadi lebih kuat. Tetapi di sini, suasana begitu tenang sehingga perbualan dengan suara perlahan pun jelas didengari. Kemudian, kedengaran pengumuman di dalam tren memberitahu stesen perhentian seterusnya. Atas desakan Olivia, Lambert memeriksa jadwal waktu. Sejak berlepas, tidak ada kelewatan walaupun seminit. Sebaik sahaja menyadari hakikat ini, riak wajah Lambert berubah sedikit. Di Eropa, kelewatan beberapa menit adalah perkara biasa bagi kereta api berkelajuan tinggi. Tetapi di Malaysia, kelewatan yang sedikit pun akan dianggap sebagai berita besar. Pusat Kawalan Operasi OCC akan segera membuat penyesuaian yang teliti. Tanpa sadar, Lambert memandang ke hadapan. Daripada struktur kokpit hingga kepada bunyi tren yang berubah semasa membrek, semuanya menunjukkan satu falsafah reka, bentuk yang mengutamakan keselamatan melebihi kelajuan. Ada perincian di sini yang tidak boleh diabaikan oleh seorang jurutera. Apabila tren semakin menghampiri stesen, ia mula memperlahankan kelajuan. Namun, proses nyah pecutan yang begitu lancar ini tidak mungkin dapat dicapai hanya dengan kemahiran pemandu. Ini adalah bukti bahwa peralatan di tepi landasan, sistem kawalan di dalam tren, dan sistem pengurusan operasi berpusat semuanya berfungsi secara bersepadu. Sistem kereta api di Malaysia tidak bergantung pada pertimbangan manusia, sebaliknya sistem itu sendiri direka untuk menjamin keselamatan. Itulah sebabnya ia tidak bergegar, tidak huru-hara, dan tidak berlaku kemalangan. Keselamatan ETS bukan karena pemandunya hebat, tetapi karena premis reka bentuknya bukan manusia, tidak akan membuat kesilapan. Tetapi walaupun manusia membuat kesilapan, ia tidak akan membawa kepada kemalangan. Merasakan kedalaman falsafah ini, kening Lambert sedikit berkerut. Di TGV, sehingga hari ini, masih banyak keadaan yang bergantung pada kemahiran pemandu. Mungkin ini adalah takdir kereta api berkelajuan tinggi yang mengejar kelajuan. Tetapi di Malaysia, yang berhadapan dengan persekitaran cuaca tropika, keputusan tidak dibuat oleh pemandu. Sebaliknya, sistem operasi itu sendiri akan mencari penyelesaian yang optimum. Jentera pemeriksaan yang bertanggung jawab memantau keadaan landasan setiap masa beroperasi pada waktu malam. Piawaian pembinaannya, jika dibandingkan dengan piawaian dunia, adalah sangat ketat. Hasil daripada usaha ini dapat dilihat pada gegaran yang minimum dan ketepatan berhenti di stesen. Di dalam hati Lambert, berlaku pertembungan sengit antara keinginan untuk menafikan dan fakta yang tidak dapat dinafikan. Olivia, yang merasakan perubahan pada riak wajah Lambert, terus memberikan penjelasan. Saya menyerah kalah, kata Lambert akhirnya. ETS Malaysia bukan sekadar mesin pengangkutan massa. Sebelum ini, apa yang dinafikan oleh Lambert bukanlah teknologi itu sendiri, tetapi imajinasi beliau. ETS, yang dianggapnya sebagai mekanisme pengangkutan massa yang usang, sebenarnya adalah sebuah sistem yang hampir sempurna dari segi keselamatan, ketepatan massa, dan pengurusan operasi. Ia telah mencapai satu tahap yang sama sekali berbeza daripada kereta api berkelajuan tinggi yang beliau kenali. Beliau terpaksa mengakui bahwa wujud satu alam yang tidak dapat dicapai hanya dengan berbangga dengan kelajuan. Falsafah dan kedalaman aplikasi yang telah dibina oleh Malaysia selama ini melangkaui imajinasi beliau sebagai seorang jurutera. Lambert akhirnya memahami mengapa Olivia membawanya ke Malaysia. Selama ini, banyak kereta api berkelajuan tinggi di dunia berlumba-lumba dalam kelajuan dan jarak. Tetapi ETS Malaysia telah membina satu nilai yang sama sekali berbeza. Dan inilah sebabnya keunikannya dihargai. Sesiapa yang merasainya sendiri pasti akan faham. Walaupun begitu, ETS Malaysia tidak pernah bermegah-megah atau mempromosikan dirinya secara besar-besaran. Ia hanya menjalankan tugasnya dengan jujur dan ikhlas, mengasah teknologi dan keselesaan untuk penumpang, seolah-olah mencerminkan sifat kebangsaan rakyat Malaysia.